Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya, hos anda, Adriana Adnan. Dan hari ini, topik yang akan kita bincangkan dalam episod kali ini adalah psoriasis. Mungkin ada yang antara kita yang keliru dengan penyakit psoriasis ni dan mungkin ada yang kurang tahu apa perbezaan penyakit-penyakit kulit yang lain dengan psoriasis sendiri. Jadi apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kami sediakan ini. Kegatalan kulit adalah masalah yang umum dialami oleh ramai orang dan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara puncanya ialah alahan, kekeringan kulit dan penyakit kulit. Kulit gatal akibat alahan mungkin disebabkan oleh alergi kepada debunga, bulu haiwan atau makanan tertentu. Kekeringan kulit juga antara punca utama kegatalan akibat kurangnya kelembapan kulit terutama ketika cuaca sejuk atau berangin. Selain itu, kulit sensitif boleh menyebabkan kegatalan di mana reaksi terhadap bahan kimia tertentu menyebabkan ketidakselesaan. Masalah kulit seperti psoriasis turut boleh menyebabkan kegatalan kronik yang disertai dengan kemerahan, kering dan bersisik. Oleh itu, memahami pelbagai jenis kegatalan kulit, terutama psoriasis, ialah kunci utama untuk memilih rawatan yang tepat dan mengurangkan rasa tidak selesa. Persoalannya, bagaimana untuk mengatasi psoriasis? Apakah rawatannya? Ikuti perbincangan lanjut bersama panelis di studio. Baiklah, itulah dia serba sedikit mengenai penyakit psoriasis ni. Tapi untuk membincangkan dengan lebih mendalam dan lebih terperinci lagi, kita bersama dengan yang pakar semestinya iaitu Dr. Aimi Azizah Fahim, pakar klinikal dermatologi Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Sebab jemput saya. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah Doktor. Jadi bila berbincang mengenai penyakit psoriasis ni, tadi bila saya tengok bingkisan yang telah disediakan tu pun saya sebenarnya ada serba sedikit rasa traumatized sebab saya sendiri pun sebelum ni waktu kecil pernah mengalami penyakit psoriasis ni. Tapi mungkin ada antara penonton kita yang kurang mengerti ataupun masih keliru dengan penyakit psoriasis ni. Jadi sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikan bersama dengan penonton apa sebenarnya definisi psoriasis ni. Okey, so sebagai permulaan, penyakit psoriasis ini ialah sejenis penyakit kulit yang kronik. Okey. Di sini saya nak menekankan perkataan kronik di mana tiada rawatan yang boleh mengkurekan penyakit ini. Okey. So rawatan-rawatan yang kita ada sekarang ni pun adalah untuk mengawal simptom-simptom yang sedia ada. Okey. Dan penyakit psoriasis ni dia adalah disebabkan oleh keradangan pada kulit kita, disebabkan imun kita terlalu aktif. Dan bila imun kita terlalu aktif, sel-sel kulit kita telah berganda dengan terlalu cepat. Sebab tu kita dapat kulit yang tebal. Flaky ke atas tu. Itulah yang pasal psoriasis lah. Dia yang paling penting adalah ia sejenis penyakit kronik. Okay. Yes. So tiada rawatan yang boleh curekan dia. Tapi mungkin ada antara kita yang macam keliru dengan penyakit psoriasis ni dengan sebab kita tengok mungkin efek dia ataupun kesan dia atau tanda-tanda dia nampak macam eczema juga. Jadi mungkin bagi doktor apa pendapat perbezaan antara eczema dan juga psoriasis ni? Ya, saya agree dengan kamu. So secara bila kita lihat pada mata kasar, memang psoriasis dengan eczema boleh nampak seperti sama. Tetapi kalau sudah biasa tengok penyakit kulit ni, kita boleh berbezakan kedua-duanya. So antara perbezaan antara eczema dengan psoriasis ialah pertama ialah lokasinya. So selalunya eczema akan berada pada pelipat-pelipat. Eczema, okey. Tapi psoriasis akan berada pada extensor surface, maksudnya seperti di siku. Okey, instead of dekat pelipat, dia dekat luaran. Itu untuk psoriasis. Nombor dua ialah psoriasis selalunya berlaku di kalangan pesakit adult ataupun dewasa. Okey, eczema lebih kerap di kalangan budak-budak. Okey, so seperti contohnya ialah eczema di kalangan budak-budak dalam 20%, tetapi psoriasis kalau dia berlaku di kalangan budak-budak cuma 0.2% saja. Okey, kebanyakan pesakit yang mengalami psoriasis ialah di kalangan orang dewasa. Okey.
Dan yang ketiga ialah untuk psoriasis, selalu kulitnya tidak segatal pesakit eczema. Okey. So walaupun kulit dia sangat tebal dan berkuping-kuping, selalunya dia tak segatal. Okey, pesakit tak menggaru sangat, malahan kadang-kadang dia boleh rasa berbisa dan sakit. Okey. Dan nombor 4 ialah kalau kita lihat penyakit psoriasis ialah kita boleh lukis dia dengan eloknya. Dia punya borders sangat cantik. Tapi eczema kita susah nak lukis. Kalau kita ambil pensel dan tulis, susah nak lukis borders dia. Adakah dia pun patches dia mungkin jauh-jauh jarak-jarak dia? Yes. Untuk psoriasis, patches dia memang lebih jauh daripada eczema. So sebab tu dia punya borders tak well defined sangat. Dan seperti saya cakap, lokasinya juga. So kalau psoriasis dia boleh affect kita punya rambut juga, dan juga kita boleh lihat lekuk-lekuk pada kuku pesakit yang ada psoriasis. Okey, tapi ada possibility tak kemungkinan psoriasis dan juga eczema terjadi dalam pada masa yang sama kepada seseorang individu? Boleh. Boleh jadi juga. Dalam perubatan tak ada benda yang 100% impossible. Okay? So walaupun situasi itu boleh berlaku, tapi sangat-sangatlah jarang. Okay? So selalunya kita tidak nampak overlap antara psoriasis dan eczema, tetapi boleh berlaku. Dan difahamkan sebenarnya psoriasis ni ada beberapa jenis. Jadi mungkin doktor mungkin boleh kongsikan ada beberapa jenis ke psoriasis ni? Ya, betul. So psoriasis ada 6 jenis. Okay? Yang paling kerap ialah kita panggil plaque psoriasis. Okay? So yang tu paling kerap. Selain daripada plaque psoriasis, kita ada gutate psoriasis juga. Gutate dalam bahasa Latinnya bermaksud titisan. So dia kelihatan seperti titisan hujan. So ruamnya tak besar tapi dia kecil-kecil seperti titisan hujan. Okey, yang ketiga ialah psoriasis songsang ataupun bahasa Englishnya ialah inverse psoriasis. So seperti tadi apa yang saya cakap ialah psoriasis selalunya di lokasi bahagian ekstensor kulit dan eczema di bahagian pelipat. Tapi inverse psoriasis ataupun psoriasis songsang, psoriasis tu berada pada bahagian pelipat. Selalunya kita akan nampak di bahagian bawah payudara, di bahagian ketiak dan di bahagian kemaluan lah. So kiranya boleh jadi di pelipat jugalah. Boleh. Okey, tapi dia tak sekerap as chronic plaque psoriasis yang paling kerap berlaku lah. Okey. So yang keempat ialah erythrodermic psoriasis, di mana psoriasis tu sangat teruk, dia melibatkan 80 ke 90% bahagian badan. Okey, so itu adalah antara psoriasis yang kita kronik lah, panggil emergency. Emergency, okey. Ya. So erythrodermic psoriasis, pesakit kena masuk ward. Okey. Dan yang kelima ialah pustular psoriasis. Pustular maksudnya bernanah. So psoriasis tu bernanah. Ya. So erythrodermic psoriasis dengan pustular psoriasis, yang ni antara emergency untuk dermatologi dan pesakit kena masuk ward. Okay. Dan yang akhir sekali ialah psoriasis yang melibatkan kuku saja, ataupun kita panggil nail psoriasis lah. Okay. So itu ada 6 jenis kesemuanya. Wow, banyak ya macam-macam jenis, dan mungkin disebabkan itulah ramai mungkin pesakit ataupun yang pernah mengalaminya agak keliru dengan penyakit psoriasis ni sebab terlalu banyak dan juga similariti dia dengan eczema. Baiklah doktor, kita nak bincang lagi dalam lagi banyak lagi kita nak tanya dengan doktor. Tapi apa kata kita berehat dahulu, kembali selepas ini hanya dalam Hello Doktor. Kembali lagi bersama dengan saya Adrana Adnan dalam Hello Doktor, dan ditemani dengan doktor. Kita berbincang mengenai penyakit psoriasis untuk episod kali ini, dan tadi doktor ada kongsikan juga golongan-golongan yang berisiko adalah orang dewasa. Tapi selain itu mungkin doktor boleh kongsikan. Selalunya psoriasis ni berlaku di dalam kelompok keluarga. So ada faktor genetiknya. So selalunya kalau ibu bapa yang ada psoriasis, dia ada risiko untuk menurunnya kepada anak-anak mereka juga. Selain daripada itu,
berdasarkan pendaftaran psoriasis Malaysia, kita mendapati yang psoriasis ni lagi kerap di kalangan keturunan India. Okay. So berbanding pada keturunan Melayu dengan Cina lah. Okay. Antara faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan risiko tinggi untuk mendapatkan psoriasis ialah obesiti. Okay. Dan psoriasis juga lebih kerap berlaku di kalangan mereka yang ada penyakit metabolic syndrome. Okay. Sindrom metabolik ni adalah di mana pesakit tu obes, ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis dengan ada masalah kolesterol. Macam mana sebenarnya kalau kita lah sebagai pesakit nak mengesan simptom awal psoriasis sebelum kita mungkin bertindak untuk berjumpa dengan doktor? Pertama ialah kuping-kuping pada kulit lah, okay, di mana ada kuping merah yang tebal dan kadang-kadang bersisik juga. Selain daripada itu, kadang-kadang pesakit awal psoriasis ni dia akan mereport ada kelimomo. So mereka ingatkan benda ni adalah kelimomo, tapi sebenarnya ialah psoriasis pada kulit kepala mereka. So dua tu antara simptom-simptom awal untuk psoriasis. Okey, dan doktor, sebenarnya kita ada selebriti kita yang nak bertanya mengenai penyakit psoriasis ni. Apa kata kita saksikan bingkisan yang telah kita sediakan? Hello doktor, saya Wafi. Saya nak tanya, boleh ke pesakit psoriasis bersukan? Tolong jawab. Ya, itu dia soalan daripada Wafi. Boleh ke doktor? Bukan saja pesakit psoriasis boleh bersukan, malah mereka digalakkan. Okey, seperti yang saya sebut tadi, psoriasis ada berkait dengan sindrom metabolik. Okey, di mana nombor satu ialah pesakit mengalami obesiti. Jadi bila mereka dapat mengawal berat badan mereka dengan diet, dengan bersukan, maka kawalan psoriasis mereka juga akan bertambah lagi baik. Bagi mereka yang masih lagi keliru, tak tahu macam mana pula tiba-tiba saya boleh ada penyakit psoriasis ni, mungkin faktor penyakit ataupun keturunan, tetapi mungkin yang itu tak ada dalam skop punca dia. Punca-punca lain mungkin doktor boleh kongsikan. Psoriasis pun boleh berlaku dengan sendirinya tanpa apa-apa faktor genetik. Okay. Tetapi ada faktor-faktor yang boleh mengtriggerkan psoriasis ni. Okay. Antara triggering factor untuk psoriasis adalah kalau terdapat trauma. Okay. So pesakit yang ada psoriasis pada kulit yang normal, kalau mereka ada trauma apa-apa, boleh keluar ruam psoriasis tu. Seperti contoh, saya pernah ada pesakit psoriasis yang pergi bekam. So pada tekapan bekam tu, dia keluar ruam psoriasis yang baru. Okay. So selain daripada trauma, stres pun boleh menyebabkan psoriasis juga. Dan stres yang saya cakap ni bukan saja stres emosi, tapi physical stres juga. Misalnya kalau dia undergo apa-apa macam terlibat dalam kemalangan jalan raya. Okay. So boleh trigger juga. Okay. So selain daripada infection ataupun apa-apa jangkitan kuman, okay, walaupun just flu yang biasa saja pun boleh trigger psoriasis juga. Selain daripada itu, ada juga beberapa jenis ubat-ubatan yang boleh trigger psoriasis juga. So kita perlu berbincang dengan doktor tentang ubat-ubat apa yang sesuai untuk pesakit yang memang mengalami psoriasis. Jadi dia perlu menjalani macam allergy test ke apa untuk tahu dia alergi ubat apa? Okey, so untuk psoriasis ni dia bukan sejenis alergi. Cuma ada beberapa, so seperti saya cakap, ada faktor imun dan keradangan dalam psoriasis. So dia bukan alergi terhadap ubat, tetapi ubat tu tidak sesuai untuk dia dan boleh menyebabkan psoriasis keradangan tu lebih teruk. Okey, tapi kita nak tahu juga, boleh ke pesakit-pesakit psoriasis ni menjalani kehidupan mereka seperti biasa, seperti normal, rutin harian yang biasa? Macam mana pandangan doktor? Ya, so sememangnya mereka boleh menjalani rutin harian seperti biasa. Cuma ialah untuk mengelakkan apa-apa yang boleh trigger psoriasis mereka.
seperti saya cakap tadi, faktor stres ialah yang paling utamalah. Okey. Nombor 2 ialah untuk pesakit-pesakit psoriasis ni, kadang-kadang cahaya matahari yang terlalu kuat pun boleh menyebabkan psoriasis tu lagi teruk. Okey. So kalau mereka dapat sunburn, boleh trigger psoriasis mereka juga. Okey. So bukanlah saya cakap tak boleh di bawah cahaya matahari langsung, tetapi kena ada kawalan dan berpada-padalah. Make sure jaga dan pakai topi, pakai sunscreen. Mungkin doktor boleh kongsikan jugalah pengalaman ataupun ialah interaksi antara doktor dengan pesakit. Bagaimana pula dari segi mereka punya psikologi? Ialah kita tahu bila patches tu ada di tempat yang terbuka, pastinya orang melihat, dan juga bila doktor pun cakap ada rasa pedih dan perih. Mungkin pengalaman pesakit-pesakit doktor yang meluahkan kepada doktor macam mana? Memang mereka akan rasa malu dan pemakaian mereka pun kita boleh nampak dia akan lebih tertutup, tidak memakai pakaian yang gelap sebab dia nampak macam berkuping-kuping putih. Okey, tetapi dengan rawatan yang betul, mereka boleh dapat apa yang kita panggil almost clear skin. Okey, mereka punya kulit boleh seperti normal, tapi dengan rawatan yang betul lah. Dan apa yang penting di sini ialah tidak boleh putus rawatan itu. Okay, sebab penyakit ni ialah sejenis penyakit yang kronik. Okay, so kita boleh mengawal, dan bila penyakit ni terkawal, mereka boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Okay, tak ada masalah dengan pekerjaan ke, nak bersukan ke, tak ada masalah. Okey, dan mungkin ada juga orang dekat luar sana yang kurang peka ataupun kurang mengerti mengenai penyakit psoriasis ni. Jadi macam mana kita nak berikan awareness kepada mereka supaya mereka pun, orang luar yang tidak mengalami penyakit psoriasis ni, menerima pesakit-pesakit ini? Apa yang saya nak tekankan di sini ialah penyakit psoriasis ni bukan sejenis penyakit kulit yang berjangkit. Dia bukan kurap. Okey. So kalau awak tersentuh pesakit yang ada psoriasis ni, awak tidak akan dijangkiti penyakit itu. Okay? So janganlah memulaukan mereka. Okay? In fact, kita kena encourage mereka untuk lebih berinteraksi, lebih bersosial, dan dari situ kita boleh encourage mereka untuk bersukan juga. Okay? So untuk awareness, kita actually ada National Psoriasis Day yang selalunya di bulan Oktober. Dan Persatuan Dermatologi Malaysia setiap tahun akan ada roadshow di shopping mall untuk create awareness lah tentang penyakit. Saya pernah lihat dan mereka memakai baju terbalik. Yes, sebagai awareness. Yes, itu maksudnya apa tu? No real implication, and but just to spread awareness lah. Baiklah doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Ada beberapa soalan lagi kita nak ajukan kepada doktor mengenai psoriasis ni, dan mungkin ada antara mereka yang masih keliru. Tak apa, kita akan sambung lagi selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Bertemu selepas ini. Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Untuk episod kali ini kita membincangkan mengenai penyakit kulit iaitu psoriasis, dan bersama dengan saya adalah Dr. Ni Aimi, seorang pakar klinikal dermatologi. Jadi tadi kita dah bincang macam-macam tentang punca dan sebagainya, tapi kita nak tahu juga kesan psoriasis ni kepada pesakit dalam jangka pendek dahulu. Jangka pendeknya apa kesannya? Okey, so disebabkan oleh psoriasis tu, pesakit selalunya akan melaporkan rasa gatal dan rasa sakit pada kulit. Okey. So dalam jangka masa pendek ini boleh menyebabkan gangguan pada tidur mereka, sebab susah nak tidur dia disebabkan rasa gatal itu, dan keesokan harinya akan affect dia punya pembelajaran ataupun pekerjaan mereka. Untuk yang rasa sakit ni pun, mereka pun boleh rasa pedih. Dan disebabkan oleh rasa pedih, mereka susah nak pakai baju yang terlalu ketat. Okay? Tetapi mereka berasa malu dengan kulit mereka. Jadi
walaupun rasa sakit, mereka still terpaksa pakai bertutup. yang untuk bertutup, betul. Dan pada psoriasis yang berlaku pada kepala pula, mereka akan rasa malu. So ada yang pakai topi, ataupun seperti saya cakap, pemakaian yang lebih cerah. Okay. Sebab takut kepingan-kepingan tu keluar. Ya, betul. Okay. So untuk jangka masa pendek, itulah selalunya apa yang mereka akan merasalah. Okay. Dan mereka akan berasa seperti saya cakap, rasa sedih dan muram juga. Pasti. Dan untuk jangka masa panjang pula bagaimana, doktor? Okey, so untuk jangka masa panjang, kalau psoriasis ini tidak dikawal, pesakit yang mengalami psoriasis pada jangka masa yang panjang ada risiko untuk mendapat penyakit psoriasis sendi juga. Okey. Ya, sebab keradangan ini bukan sahaja pada bahagian kulit. Okey, keradangan ini berlaku di seluruh sistem badan kita. Sebab tu dia boleh melibatkan sendi pesakit. So apabila sendi pesakit juga terlibat, mereka akan rasa kejang ataupun sakit pada sendi-sendi mereka, bukan saja sendi di tangan, sendi-sendi kecil di tangan, malahan ada yang ramai melaporkan sakit belakang. So sakit belakang ni agak sukar juga sebab ialah kita semua pernah sakit belakang, betul? Kalau kita pergi exercise lebih sangat ataupun mengangkat barang yang terlalu berat, kita akan cakap sakit belakang. Tapi berbeza sakit belakang psoriasis ni dengan sakit belakang yang biasa ialah sakit belakang ni berlaku apabila pesakit tengah berehat. So misalnya dia orang baru je bangun dari tidur pada waktu pagi dan mereka sukar untuk bangun daripada katil disebabkan sakit belakang itu. Okey, tapi maksudnya di bahagian belakang mereka tu memang ada patches juga? Tak semestinya. Ya. Okay. So ini keradangan itu telah melibatkan sendi-sendi mereka. Pula. Ya. Okey. So dalam jangka masa panjang boleh melibatkan sendi. Malahan ikutkan frekuensi berdasarkan pendaftaran Registry National Psoriasis Registry Malaysia, about 50% pesakit psoriasis yang ada melibatkan sendi mereka juga. Dan bila pesakit-pesakit ni bertemu dengan doktor, apa ataupun cara bagaimana doktor mendiagnose mereka? Okey, selalunya psoriasis ni didiagnose berdasarkan klinikal saja. Maksudnya kita lihat kulit mereka, kita lihat lokasi kulit rom-rom itu, okey. Dan jarang sekali kita perlu buat biopsi kulit. Okey. Kita cuma perlu buat biopsi kulit jikalau penyakit itu lebih mimik kepada eczema ataupun kalau yang seperti saya cakap, dua jenis psoriasis yang berbahaya itu, iaitu yang erythrodermic sebab dia berlaku seluruh badan, memang sukar untuk membezakannya daripada eczema ataupun kadang-kadang kanser kulit. Ya. Dan untuk psoriasis pustular juga kita perlu buat biopsi juga. Sebab pustular psoriasis ada kadang-kadang alergi kepada ubat boleh nampak macam pustular psoriasis. Okey, tapi sememangnya selalunya tak perlu buat apa-apa biopsi. Okey, baiklah doktor. Sebenarnya kita ada menyediakan laporan khas yang kita sama-sama boleh saksikan. Apa kata kita saksikan laporan ini? Masa rasa gatal tu sebenarnya ingat rasa gatal biasa, hanya bintik-bintik biasa, tapi sebenarnya penyakit psoriasis di mana saya tak pernah tahu langsung apa itu psoriasis. Menurut Puan Atia, penyakit psoriasis yang dihadapinya mula menyerang di bahagian telinga dan bertambah buruk dari masa ke semasa hingga merebak ke bahagian kaki. Penderitaan itu terpaksa dilalui beliau selama 10 tahun. Namun, mulai membaik setelah konsisten mendapatkan rawatan sekitar tahun 2020 sehingga kini. Selalunya penyakit kulit ni akan ada macam ada history di sebalik family, mungkin ada eczema ke atau penyakit kulit lain, tapi tak ada latar belakang sebagai psoriasis. So, walaupun saya di dalam tempat kerja yang aircon, tapi gatal tu tetap ada, membuatkan saya memang akan sentiasa menggaru. Dia memang mengganggu kerja lah sebenarnya.
Tapi bila terlalu gatal, saya terpaksa pergi ke tandas dan garu, kemudian balik kepada office. Start balik buat kerja. Walaupun orang kata buat kerja mungkin akan distract sedikit untuk supaya tak gatal, tapi tak. Dia rasa tu memang tak boleh kontrol. Kat cleaner tu menyampah dengan saya. Sebab saya cik garu memang penuh dengan putih-putih tu kan. Saya siap buat penyapu sendiri. Saya tak nak susahkan orang, saya sapu. Tapi macam apa ni semua bising. Buat macam mana, sakit kulit kan. Doktor cuba untuk buat fototerapi. Fototerapi dia agak berkesan sedikit, dia memang agak kurang. Tapi saya terpaksa stop sebab selepas sejam macam tu dia akan rasa rashes tu terlalu teruk. Sehingga saya terpaksa buka semua, garuk. Kemudian saya ada buat pembedahan abses di situ yang doktor dermatologi tarik saya balik untuk masuk hospital untuk buat pemeriksaan selanjutnya. Itu yang buatkan saya teruskan balik ambil ubat apa semua dan dia suggest untuk buat ambil ubat biologik ni. Seeloknya kalau ada nampak bintik-bintik sedikit atau kadang-kadang ada memberi telinga atau kepala atau di badan, seeloknya pergilah ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan yang dengan segeralah supaya dia tak merebak ke tempat yang lain. Ya, itu dia laporan khas mengenai pengalaman pesakit sendiri dan itu sebenarnya pesakit doktor, betul? Ya. Jadi macam mana keadaan dia sekarang? Keadaan dia sekarang sangat terkawal. Okey, so dia telah mengalami penyakit psoriasis yang agak panjang, lebih daripada 10 tahun. Wow. Ya, sebelum ni dia memang memakai krim ataupun salap saja, tetapi masih lagi tidak dapat mengawal psoriasisnya. In fact, dia terpaksa makan ubat methotrexate dan juga pernah mengalami perubatan fototerapi iaitu UV light, pantulan UV light. Tetapi psoriasis dia masih lagi tidak terkawal. Malahan psoriasis dia juga ada efek kepada sendi dia juga. Disebabkan keadaannya yang terlalu tidak terkawal, kami bincang dengan pesakit dan decide untuk start dia on ubat suntikan biologik. Alhamdulillah, saya rasa dah 3 tahun, 2 tahun masuk ke 3 tahun dia dah on ubat suntikan biologik ni dan kulit dia sangat terkawal. Okey, tadi doktor sebut macam-macam rawatan, jenis rawatan. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan rawatan-rawatan apa yang sebenarnya selalunya doktor suggestkan ataupun sediakan untuk pesakit psoriasis ni? Okay, tadi ada UV light. Lepas tu apa lagi doktor? So selalunya rawatan yang pertama kita yang akan syorkan ialah krim ataupun salap. Okey, yang itu memang wajib pakai dan krim dan salap ni ialah jenis yang steroid. Okey, selain daripada steroid ada tempoh lah kan kita pakai tu, tak boleh terlalu lama. So selalunya kita takkan guna terlalu lama, tapi kita boleh kurangkan kekuatannya. Dos dia. Okey. Tapi yang paling penting ialah pelembap. Yang itu memang wajib sentiasa kena pakai. Okey, sebab kulitnya memang jenis yang kering dan tebal. Okey. Dan jika ubat sapu tidak boleh menangani masalah kulit psoriasis ni, baru kita akan berbincang dengan pesakit tentang ubat sistemik. Kerana pada awal saya sudah cakap yang masalah psoriasis ni ialah masalah imun, di mana imun pesakit tu terlalu aktif. So ubat sistemik ni ialah untuk mengurangkan imun yang terlalu aktif itu. Okey. So ubat ni selalunya dalam bentuk pil untuk dimakan lah. Okay? Dan ubat ni memang dimakan berpanjangan. Okay? So selain daripada ubat sistemik, kita juga ada rawatan pantulan fototerapi ataupun UV light. UV light ni yang bagusnya ialah dia tidak diserap ke dalam sistemik, tetapi pesakit kena datang ke hospital 2 kali seminggu untuk pantulan cahaya ini. Okay. So pesakit kena committed lah, kena mungkin tinggal kerja sekejap ataupun tinggal sekolah sekejap untuk datang ke hospital. Okay. Dan jika semua ni masih lagi tidak mujarab, baru kita akan ke ubat suntikan biologik
seperti apa yang Puan Atiyah dirawat. Okey doktor, kiranya ada pelbagai alternatif, banyak rawatan-rawatan ataupun ubat-ubatan yang kita boleh jalani jika kita mengalami penyakit psoriasis ni. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Kembali bersama Hello Doktor. Kalau ada mangsa yang diserang ataupun digigit haiwan berbisa, anda perlu selamatkan mangsa tersebut dengan segera. Tapi ingat, jangan sampai nyawa sendiri terancam. Kalau anda sempat take note warna ular, jenis sisik, ciri-ciri kepalanya, semua sangat-sangat membantu. Tapi tak payahlah sampai kejar dan juga cuba nak tangkap ular tersebut. Buang masa je. Fokus untuk stabilkan dan juga selamatkan mangsa. Alihkan elemen bahaya daripada tempat kejadian ataupun bawa mangsa ke tempat yang lebih selamat. Ketika proses ini, pastikan bahagian yang terkena gigitan itu tidak digerakkan. Contohnya macam kalau kena gigit dekat lengan, jangan gerakkan tangan tersebut ataupun gerakkan dengan minimum sahaja. Jangan gigit ataupun sedut luka tu dengan niat nak cuba keluarkan racun tu tadi, yang sebenarnya racun tersebut telah masuk ke dalam tubuh dan juga darah mangsa. Tindakan anda yang cuba sedut ni sebenarnya merugikan masa dan boleh mengancam nyawa anda sebagai penyelamat. Cabut pakaian ataupun apa-apa aksesori ketat di tempat yang terlibat, contohnya macam jam tangan ke, cincin ke ataupun pakaian. Lukiskan bulatan di kawasan luka yang telah digigit tadi untuk menandakan keluasan luka. Ini akan membantu doktor ketika proses pemantauan kelak, sebab kita nak tengok keluasan luka tu tadi bertambah ataupun tidak. Balut kawasan luka dengan kain yang bersih sehingga ke sendi atasnya. Jadi kalau kena dekat lengan, balut daripada lengan sehingga ke siku dan juga cover pergelangan tangan juga. Jangan gerakkan bahagian tubuh yang telah digigit tadi dan pastikan jangan beri apa-apa untuk makan ataupun minum kepada mangsa sehingga bantuan tiba ataupun sehingga anda membawa mangsa ke hospital untuk berjumpa dengan doktor. Baiklah, itulah dia tips dari Dr. in the House, iaitu dari Dr. Malar mengenai dipatuk haiwan berbisa. Jadi semoga memberi manfaatlah kepada mereka di luar sana yang kerap pergi hiking ataupun masuk ke hutan. Baiklah, kita nak kembali ke topik kita, iaitu psoriasis, dan bersama dengan doktor sendiri. Psoriasis ni doktor, bolehkah ia pulih dengan sendirinya? Secara amnya, psoriasis tidak boleh pulih dengan sendirinya. Okey, rawatan yang kita beri adalah untuk mengawal simptom-simptom yang pesakit mengalami. Tetapi dengan rawatan yang betul, simptom itu boleh terkawal sehingga kulit pesakit jadi normal. Okey. Tapi kena janji dari pesakit ialah kena teruskan rawatan dan pantauan daripada doktor. Okey. So, sangat-sangat penting untuk pesakit, walaupun dengan rawatan yang telah diberi, kulit sudah normal, tidak meninggalkan rawatan, tidak meninggalkan pantauan daripada pihak hospital ataupun doktor. Kena disiplinlah, selalu menjaga kulit dan juga bertemu dengan doktor mendapatkan rawatan. Tapi doktor, mungkin risikolah jika penyakit psoriasis ni tidak dikawal ataupun dia berlarutan sampailah dia memang tidak terkawal. Mungkin doktor boleh kongsikan, adakah pesakit-pesakit doktor yang mengalami keadaan seperti itu? Ya. So, pesakit yang jika mengalami plaque psoriasis, iaitu psoriasis yang paling kerap, jika dia tidak terkawal, boleh berlarutan dan menjadi erythrodermic psoriasis. Okay. So, pesakit yang erythrodermic psoriasis ni, seperti saya apa yang saya cakap, ialah ia adalah salah satu emergency untuk dermatologi di mana pesakit perlu admit ke ward. Bayangkan kalau kulit kita 90% tidak normal. Okay. Kulit kita ialah organ terbesar pada badan kita. Betul. Okay? Kulit kita penting untuk kawalan suhu badan kita, untuk mengelakkan jangkitan kuman, untuk mengawal kelembapan di badan kita juga. Okay? So kalau kita kulit itu tidak normal, pesakit-pesakit ni boleh dapat jangkitan dari luar. Okay? Boleh rasa sangat sejuk sampai ke tahap hypothermic. Okey. Dan of course mereka akan rasa sangat sakit
pada kulit mereka. Okey, seperti kulit itu melecur. Ya. Sebab itu sangat penting untuk mendapat rawatan yang betul. So ada contoh pesakit kiterang yang mengalami plak psoriasis daripada kecil, mungkin sedikit saja seperti kelimomo ataupun ada ruam pada kulit, sedikit saja. Dan kena ingat, psoriasis ni selalunya tidak gatal. So mereka mungkin tidak kisah sangat, tidak mengambil rawatan yang betul. Dan seperti mana-mana penyakit kronik, penyakit ini boleh berlarutan dan menjadi lagi teruk. Dan mereka akan datang ke kami bila sudah tahap yang teruk seperti erythrodermic psoriasis. Okay. Ada juga yang akan menjadi teruk dan menjadi macam pustular psoriasis juga. Okay. So pesakit-pesakit yang ada pustular psoriasis ni, dia boleh ada involvement of systemic juga. So mereka boleh demam, rasa sangat letih, lesu, mual, muntah. Okay. Mereka tidak bermaya. Dan selalunya yang nanah-nanah ni, diorang boleh dapat jangkitan kulit dan kulit mereka boleh tertanggal juga. Boleh sampai tertanggal, maksudnya bukan bahagian lapisan atas ke macam mana? Lapisan atas tu tertanggal. Wow, itu yang memang tahap yang kronik dan seharusnya berjumpa dengan yang pakar. Tapi mungkin ada antara mereka yang merasakan kos rawatan terlalu tinggi buat mereka. Mungkin apa pandangan doktor? Kos rawatan saya rasa tidak perlu untuk risau sangat. Lagi-lagi kalau datang ke hospital kerajaan. Okay? Kebanyakannya sudah di-cover oleh kerajaan. Okay? Bagi ubat-ubat salap, semuanya selalunya di-cover oleh hospital kerajaan lah. Okay? Kalau ubat fototerapi pun kalau di hospital KKM pun juga boleh dibiayai. Betul. Cuma yang agak mahal ialah ubat biologik. Tapi jangan khawatir, selalunya kita akan mendapat pertolongan dari segi kewangan. Kalau pesakit itu seorang pekerja kerajaan, kita boleh mohon kepada Jabatan Perhubungan Awam, dan kalau pesakit itu beragama Islam, kita boleh mohon pada zakat juga. Ya. Dan jika ada apa-apa lagi masalah kewangan, kita akan rujuk mereka kepada social worker. Untuk membiayai rawatan mereka. Dan macam mengikut pengalaman doktor sendiri, ada tak pernah mengalami ataupun berdepan dengan pesakit-pesakit yang kronik yang sampai doktor kata kulit dia pun sendiri boleh tertanggal? Ya. Memang ada. Ya. So dalam jangka masa sebulan mungkin kita akan dapat satu pesakit yang terlalu teruk yang kita perlu masukkan ke ward untuk dapat rawatan yang intensif terhadap kulit mereka lah. Ubat sapu memang kena disapu setiap jam dan disebabkan mereka sejuk, kita perlu bagi mereka warmer untuk memanaskan badan mereka, dan disebabkan kehilangan air daripada kulit, mereka perlu diberi drip, and also kadang-kadang kena diberi antibiotik juga. Untuk mengawal. Ya. Okey, dan juga mungkin doktor boleh kongsikan jugalah tips-tips ataupun perubahan gaya hidup yang mungkin boleh membantu pesakit-pesakit psoriasis ni, doktor. Okey. So untuk pesakit psoriasis, nombor satu, kena rajin dan disiplin. Seperti yang Adriana cakap. Okey. Dia kena faham penyakit ni adalah penyakit kronik, dia kena disiplin. Selain daripada itu, seperti saya rasa memang kena mengawal metabolic syndrome mereka. Jadi kalau mereka ada penyakit hypertension, penyakit kolesterol, penyakit kencing manis, mereka perlu mengambil rawatan yang berpatutan juga. Okay, sebab mengikut kajian, pesakit psoriasis ni 3 kali ganda lagi tinggi untuk mendapat serangan sakit jantung berbanding dengan populasi yang normal. Disebabkan metabolic syndrome ini. So kita jangan fikir psoriasis ni hanya pada tahap kulit saja. Okay, dia boleh masuk ke dalam. Ya, betul. Keradangan tu boleh efek bahagian dalam kita.
Okey. Dan jika pesakit psoriasis ni mengalami apa-apa sakit sendi, kena segera dapatkan rawatan yang betul. Sebab bukan setakat pergi beli untuk menahan sakit. Betul. So kita kena dapat rawatan yang betul lah. Baik, doktor. Dan mungkin terakhir sekali nasihat dan pesanan doktor lah kepada orang ramai di luar sana secara ringkas, apa yang mungkin doktor boleh katakan kepada mereka? Okey, untuk orang awam, bagi saya ialah bila kita nampak ataupun melihat siapa-siapa yang ada apa-apa ruam pada kulit, jangan memulaukan mereka sebab kita tak tahu masalah kulit mereka. Kebanyakannya mungkin penyakit berjangkit. Sebab eczema dan psoriasis kedua-duanya bukan penyakit kulit yang berjangkit. Betul. Dan kedua-duanya sangat-sangat kerap berlaku di pada warga negara Malaysia lah. Okay. And bagi pesakit psoriasis pula, jangan meninggalkan ubat-ubatan, dapatkan rawatan yang betul. Okay. Jika rasa rawatan yang diberi itu tidak memuaskan, boleh bawa berbincang dengan doktor. Okay, sebab sekarang ni terdapat banyak jenis rawatan. Betul. Mungkin di klinik biasa tidak dapat merawat dengan eloknya, boleh dapat rujukan kepada yang hospital. pakar. Ya. Betul. Terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian yang doktor berikan kepada kami di Hello Doktor hari ini. Semoga ini semua dapat memberi manfaatlah kepada mereka yang mengalami psoriasis ataupun yang tidak mengalami psoriasis, mungkin reaksi mereka kepada pesakit-pesakit ini. Jadi kita bertemu lagi dalam Hello Doktor episod seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Saya Adrana Adnan. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.